komiti masjid. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung bacaan kitab Aqidatul Najid fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Khatami, tulisan Bumi. Asalnya tulisan Jawi, dialih tulisan oleh Ustazah Nurahin Abu. Dan kitab ini mensyarahkan Matan Ummul Barahin oleh Imam Sanusi, ya. Kalau dah tahu Ustaz setiap minggu seulang aja, tak apa, dia ingat. Kalau saya dah ingat, alhamdulillah. Mudah-mudahan bila dah ingat berkat. Ya, sebut nama ulama, nama kitabnya. Kita asyik sebut nama apa, arti saja kan. Ya, sebut nama ulama, nama kitab, mudah-mudahan berkat, ya. Baik. Muka surat 72. Cetakan saya punya ni surat 72. Perenggan yang kedua, hubaya-hubaya, peringatan. Hendaklah kita kata kudrat dan iradat, sifat kudrat, berkuasa, dan iradat, berkehendak Allah Ta'ala itu tiada ta'alluq keduanya, tidak bekerja, tidak berta'alluq, tidak kerja keduanya, kudrat dan iradat itu kepada yang wajib hakiki dan yang mustahil hakiki. Ini kira kesimpulan lah daripada 2 minggu lepas, minggu lepas dan 2 minggu lepas, iaitu sifat kudrat ini, sifat kuasa Allah Ta'ala jatuh atau berlaku kepada harus akal. Yang ini makhluk. Tidak berlaku, tidak jatuh kepada wajib hakiki, wajib akal hakiki dan mustahil akal hakiki. Wajib akal hakiki iaitu Allah Ta'ala. Maknanya sifat kudrat Allah Ta'ala ini tak boleh jatuh atau berlaku kepada dirinya sendiri dan segala sifat-sifatnya. Jadi tak boleh dikatakan Allah Ta'ala ni maha berkuasa, Allah ni boleh buat apa sahaja, full stop, tak boleh. Kerana dekat situ boleh dipertikaikan nanti, boleh dipertikaikan. Kalau betul Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, bolehkah Allah Ta'ala jadikan dirinya dua? Atau bolehkah Allah Ta'ala jadikan dirinya ada isteri atau anak? Maka kalau kita hanya berpegang pada kenyataan Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, nanti kita nak jawab soalan tu susah. Contoh, kalau kita jawab Allah Ta'ala tak boleh jadikan dirinya dua, tak boleh jadikan dirinya isteri atau anak, nanti dipertikaikan, orang kata Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja, takkan ini pun tak boleh. Kita pun dah, macam mana ni, takkan nak cakap boleh. Kalau cakap boleh sebab Allah Ta'ala maha berkuasa, dah macam mana pula Allah Ta'ala boleh jadikan dirinya dua? Maknanya bila-bila masa je lah Allah Ta'ala boleh jadikan dirinya dua. Dan kalau kita kata boleh Allah Ta'ala jadikan dirinya ada isteri dan anak, maknanya ajaran Kristian tu tak salah lah. Pasal antara fahaman Kristian, Allah Ta'ala tu bapa dan suami, isterinya Maryam, anaknya Nabi Isa. Ya tak? Jadi macam mana soalan ni nak dijawab? Sebab tu kenyataan Allah Ta'ala tu maknanya yang boleh buat apa saja, tak boleh kita pegang. Yang kita wajib percaya sifat Allah, sifat kudrat itu, kuasa Allah Ta'ala, berlaku ta'alluq tu kerja. Kerja sifat kudrat tu menjadikan atau menjadikan makhluk. Jadi kerja menjadikan atau menjadikan sesuatu ni hanya berlaku pada makhluk, pada harus akal. Harus akal tu yang boleh ada dan boleh tiada, makhluk lah. Tak boleh berlaku atau jatuh pada dirinya dan segala sifat-sifatnya. Kalau berlaku, kalau kita yakin percaya boleh berlaku, mesti lemahlah Allah Ta'ala. Ibaratnya yang saya bagi contoh sebelum ni, kita ulang kaji jugalah. Seorang raja diminta oleh rakyatnya tunjukkan kuasanya dengan memotong telinga raja itu sendiri.
Raja ni belajar, panggil pengawal, dia suruh pengawal potong telinga rakyat ni. Rakyatnya pun yang bertanya ni, yang minta supaya potong telinga raja, potong telinga sendiri ni pun merayulah jangan potong. Jadi raja pun terangkan, aku ni berkuasa. Kuasa aku kalau aku nak tunjuk bukan jatuh pada diri aku sendiri. Aku jatuhkan pada rakyat, contoh macam kau. Kalau aku jatuhkan kuasa aku pada diri aku sendiri, lemahlah aku. Apa nak tunjukkan kuasa potong telinga sendiri pula? Mesti potong telinga rakyat. Contoh jadi makhluk pun kalau dia kata dia berkuasa tapi kuasanya tu jatuh berlaku pada diri sendiri pun dah dikatakan lemah. Apalah ni, berkuasa tapi diri sendiri dia potong telinga kan. Jadi Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah, kuasa Allah Ta'ala itu jatuh atau berlaku pada makhluk. Kalau jatuh atau berlaku pada dirinya sendiri, nescaya lemahlah Allah Ta'ala. Itu jawapan pada soalan bolehkah Allah Ta'ala jadikan dirinya dua. Tak boleh. Bukan sebab Allah tak berkuasa, sebab kuasa Allah itu jatuh atau berlaku pada makhluk, bukan pada dirinya sendiri dan segala sifat-sifatnya. Jadi bila kita belajar agak mendalam sedikit, barulah kita dapat mengelakkan diri daripada fahaman-fahaman yang nampak macam Ahlus Sunnah Jamaah. Allah Maha berkuasa, Allah boleh buat segala-galanya, Allah boleh buat apa saja. Kita sangka betul lah, apa pula salah? Bila dia ajukan soalan, kalau betul Allah berkuasa, bolehkah Allah begini-begini? Salah lah. Kita. Jadi itu pentingnya kita belajar lagi dan lagi. Usaha atas ilmu kita lagi dan lagi supaya dapat mengelakkan diri daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita sangka kita nak mengesakan Allah Ta'ala, tetapi tanpa ilmu, bila kita tak korban diri, harta dan masa untuk menuntut ilmu, rupanya boleh tersasar juga. Alhamdulillah min dzalik. Maka tiada harus, sambung sini maka tiada harus, yang haram bahawa kita kata Allah Ta'ala kuasa atas yang wajib dan yang mustahil atau lemah daripada keduanya. Nak kata berkuasa atas yang wajib dan mustahil tak boleh. Nak kata Allah Ta'ala lemah daripada yang wajib dan mustahil pun tak boleh. Kenapa? Kerana bahawasa lazim, mesti atas perkataan itu harus ta'alluq keduanya dengan meniadakan diri keduanya. Lagilah, bolehkah Allah Ta'ala hilangkan dirinya sendiri? Ya tak? Jadi jawapannya tak boleh. Bukan sebab tak berkuasa, tapi sebab kudrat Allah, kuasa Allah tak berlaku atau jatuh pada dirinya sendiri. Erti kudrat dan iradat, dan dengan meniadakan zat yang maha tinggi, dan dengan mensabitkan ketuhanan bagi segala yang baharu, dan dengan menafikan ketuhanan daripadanya dirinya subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Itu soalan-soalan yang lagi tinggi arasnya tu kan. Bolehkah Allah Ta'ala tiadakan dirinya? Bolehkah Allah Ta'ala jadikan makhluk ni sebagai Tuhan? Bolehkah Allah Ta'ala hilangkan sifat ketuhanan dari dirinya? Ini soalan-soalannya lagi tinggi. Jadi jawapannya sama macam tadi. Tak boleh, bukan sebab Allah tak berkuasa, tapi sebab kuasa Allah berlaku hanya pada makhluk, bukan pada dirinya sendiri. Sambung lagi. Dan apabila kekurangan dan kebinasaan yang terlebih besar daripada ini, seperti kata ahlul bid'ah. Apa kata ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah ni apa? Orang-orang yang melakukan bid'ah dari segi tauhid lah. Ini kitab tauhid. Jadi bila sebut ahli bid'ah dalam kitab ni, maksudnya ahli bid'ah dari segi tauhid. Bid'ah ni apa? Sesuatu perkara baharu yang tak pernah dibuat, tak pernah disebut, tak pernah disetujui lah keadaannya oleh Rasulullah SAW. Jadi dari segi tauhid, Rasulullah SAW tak pernah berfahaman seperti fahaman ini. Apa kata ahli bid'ahnya? Bahawa kuasa Allah Ta'ala itu bahawa menjadikan ia akan anak baginya. Ahli
bid'ah kata Allah Ta'ala tu berkuasa menjadikan dirinya anak. Kerana jika tiada kuasa ia atasnya, nascaya adalah ia lemah. Kalau Allah Ta'ala tak berkuasa jadikan dirinya anak, nanti jadi lemah pula. Maka tilik olehmu tengok siasat, kaji akan akal orang yang bid'ah ini, betapa lalai ia daripada barang yang ditertib atasnya, daripada fasid, kerosakan yang amat besar, dan beberapa kebinasaan yang tiada masuk di bawah waham kesamaran orang yang berakal sekali-kali, yakni tiada ta'alluq kudrat dan iradat akan yang wajib dan mustahil itu tiada dibangsakan pada Allah, itu lemah kerana bukan jalan keduanya. Jadi ulang kembali lah. Jadi maknanya kalau orang yang mengatakan Allah Ta'ala tu boleh buat apa sahaja, ada ke seorang cakap macam ni? Ada, saya sendiri pernah jumpa. Habis Ustaz tak betulkan ke? Masa saya budak lagi, umur 13 tahun ke 14 tahun masa tu. Saya dah cerita ni kan, ulang balik. Saya tegur, tapi tegur bukan direct macam tu, bukan kita nak malukan dia. Dia pun dah besar kan, masa tu dia 30-an ada rasa. Dia dah habis bayan tu, saya pun cakap pelan-pelan. Saya ada kawan masa tu, Ustaz Sufian, dia jauh sikit lah. So saya belum ada kenderaan apa-apa, 13 tahun, di mana-mana tumpang Ustaz Sufian. Jadi apa nama ni, tegur, bang, sebutlah nama dia kan. Abang ada sebut tadi Allah tu apa? Allah tu yang boleh buat. Sebenarnya kalau dalam kitab surah agama Johor lah, dia orang Johor, jadi saya orang Johor, sama-sama belajar surah agama lah. Saya sangka baiklah dia surah agama, kan? Takkan saya nak tanya apa surah agama tak? Macam tu pula kan? Kita sangka baik je lah dia surah agama. Ini kitab surah agama, kita ada istilah tauhid, ilahun, Tuhan, zat yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Kalau Rabb, pemelihara. Jadi Allah Ta'ala tu ilahun ataupun Rabb. Apa dia jawab? Tengking. Malas nak cakap. Dia tengkingnya saya. Kan? Tengking. Saya diam lah. Apa lagi? Kita kan budak. Dah lah. Tak melawan pula kan. Jadi kau ngajar pula. Tak dah balik. Sufian balik lah. Balik. Dah tegur. Tapi orang Melayu ni satu sifat dia, ego dia tu tak boleh ditegur oleh orang yang lebih muda. Satu sifat yang susah nak dipisahkan dari orang Melayu. Orang Melayu aja sebenarnya, semua bangsa pun kena buang ego tu, kena buang. Apa dia tengking apa, Ustaz dia sebut apa? Alah, dah cakap banyak kali, malah dah cakap. Baik, jadi kena tengking lah. Macam mana kan? Kena tengking dah, balik lah. Tegur anak. Jadi kita buanglah sifat tu, jangan. Kalau tak, sampai bila-bila lah. Ilmu apa ataupun pengetahuan dalam diri kita ni tak bertambah ataupun tak betul. Pasal apa? Kalau bertambah tu maknanya betul, cuma kurang bertambah atau kurang atau bertambah. Tapi kalau salah, jadi tak betul lah. Susah tu. Contohkan kereta. Kereta dah lama contoh kan. Kereta dah lama boleh jalan. Tapi kalau nak lagi bagus, di upgrade, bertambah laju atau bertambah selesa, boleh. Ataupun biarkan aja, nanti makin berkuranglah selesanya, kan? Tapi kalau kereta tak boleh jalan, apa ini tambahan kurangnya? Yang tak boleh jalan, kena jalankan. Kena hantar apa komen kan? Mana buat tak ada. Hantar yang komen yang tiada kan? Baru boleh jalan. Tak, Saga Iswara. Walaupun dah lama dibetulkan, di-upgrade, boleh jalan. Hidupkan je lah rotek. Rotek lambat pula hidup. Kalau tak hari ni bawa hadiah daripada orang sini kan. Baik, sambung. Jadi buang ego tu. Kalau tak, memang kalau kita salah sampai bila-bila lah tak betul. Alhamdulillah. Masalahnya tu pula salah dari segi akidah. Salah dari segi akidah
dalam Islam ya, yang betul tu hanya Ahlus Sunnah Jamaah. Tapi kalau salah dah bukan Ahlus Sunnah Jamaah. Bila dah bukan Ahlus Sunnah Jamaah, dalam kitab-kitab tauhid dikata dah bukan Islam. Walaupun nama kita Islam, kita duduk di negara Islam, bank guna bank Islam, apa lagi, beribadah dan sebagainya, kita pun mengaku Islam. Tapi rupa-rupanya akidah kita tu lari daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahaya. Baik, sambung sini ya. Dan adapun sebab berkata oleh ahlul bid'ah akan demikian itu, kenapa cakap macam tu? Kerana mengambil oleh mereka itu daripada cerita Nabi Idris. Ada satu kisah Nabi Idris alaihi salam, tatkala datang akan dia oleh iblis, padahal ia akan rupa manusia. Datang ia akan dia dengan membawa kulit telur, padahal ia duduk menjahit pakaian. Nabi Isa tengah menjahit pakaian, dan berkata ia pada tiap-tiap cucuk jarum dan tariknya, subhanallahi walhamdulillah. Cucuk subhanallahi walhamdulillah, tarik subhanallahi walhamdulillah. Nabi Allah ya. Kita sambil buat kerja dan menyanyi. Lagu apa baru? Lagu apa? Sambil menyanyi kan. Yang suka lagu Melayu, yang suka lagu Inggeris. Kena pula tengok Gegar Vaganza kan. Wah, nyanyi tu. Baik. Bukan di sini, tempat lain. Sini insya-Allah mudah-mudahan sama zikir Alhamdulillah. Maka berkata iblis cakap, adakah kuasa Allah Ta'ala itu bahawa menjadikan dunia ini dalam kulit telur ini? Soalan iblis pada Nabi Idris. Berani dia beranilah dia orang berjanji nak menyesatkan manusia. Tak kira Nabi sampailah yang paling rendah tahapnya dalam Islam kan. Dia akan kacau. Nabi pun dikacau, ditanya soalan macam tu. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan dunia ni yang besar ni dalam kulit telur? Kulit telur kecil. Soalannya, kalau kita apa kita jawab? Alah, saya punya alahan lah. Alah nak fikir. Mana ini akidah ni? Maka berkata Nabi Idris jawab apa? Bermula Allah Ta'ala kuasa menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini. Nabi Idris jawab, Allah Ta'ala berkuasa menjadikan dunia ni yang besar ni dalam lubang jarum ini. Tapi dia tak sebut yang besar apa sebentar. Bermula Allah Ta'ala berkuasa menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini. Bukan telur yang si iblis tu bawa. Lubang jarum yang Nabi Idris pegang, serta dicocoknya salah satu daripada dua matanya, maka jadilah buta sebelah matanya. Sambil cakap dia tu sap kan. Jeritlah itu, aduh itu kan. Tahulah apa dia jerit kan. Dia kata macam tu lah. Pucuk mak kau ke apa kan. Tak tahulah agaknya lah. Itu ke asal usul pucuk mak kau? Tak, itu saya buatkan sendiri je dialog ni. Gang dia ingat, ni soal dia kata ni asal usul pucuk mak kau. Bukan, itu saya tambah je. Ceritanya tak ada kat situ. Kena cocok mata. Baik, jadi yang ahlul bid'ah yang tadi yang cakap Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja tu daripada kisah Nabi Idris ni. Sebab Nabi Idris cakap bermula Allah Ta'ala kuasa menjadikan dunia dalam lubang jarum. Jadi bila dengar kisah ni, dia pun ingat Allah Ta'ala boleh buat apa sahajalah. Nabi Idris tu sampai situ je, tak ceritakan sepenuhnya. Sebab apa? Si iblis ni bukan nak tahu. Dia bukan nak tahu ikhlas. Dia saja nak kacau-kacau akidah Nabi Idris. Dia bukannya nak nadah kitab belajar dengan Nabi Idris. Tidak. Dan telah mentaudih. Jadi telah diterangkan, telah mentaudih, telah menerangkan akan jawapan itu. Jawapan Nabi Idris itu bermula Allah Ta'ala kuasa menjadikan dunia dalam lubang jarum. Siapa yang menjelaskan, menerangkan? Syekh Asy'ari dengan katanya, jikalau dikehendak oleh yang bertanya bahawa dunia ini atas sifat yang ada ia atasnya, dan kulit telur itu atas kadar sebesar yang ada ia atasnya, maka tidak dapat sekali-kali.
Kalaulah telur tu memang kecil macam tu, kulit telur, dunia besar macam ni, nak dimasukkan, tak dapat sekali-kali, tak boleh. Kenapa? Kerana jisim yang besar itu mustahil bahawa bermasuk-masuk ia di dalam tempat yang kecil yang satu. Dan jikalau dikendak, yang bolehnya macam mana? Tapi tadi Nabi Idris kata boleh, bukan kata kulit telur, lubang jarum lagi. Yang boleh tu macam mana? Dan jikalau dikendak bahawa kecilkan dunia ini terlebih kecil daripada kulit telur dan dimasukkan akan dia di dalamnya, atau dibesarkan kulit telur itu terlebih besar daripada dunia dan dimasukkan dunia di dalamnya, maka adalah pekerjaan itu harus, bukan mustahil. Yang boleh itu tadi, jawapan Nabi Ibrahim kata boleh itu, Allah Ta'ala besarkan lubang jarum sebesar dunia atau lebih sikit, bolehlah dunia itu masuk melalui lubang jarum tersebut. Ataupun dunia yang besar ni Allah Ta'ala kecilkan, lebih kecil sikit daripada lubang jarum, lalu boleh Allah Ta'ala masukkan melalui lubang jarum tersebut. Itu maknanya yang menerangkan ni ulama tauhid. Tapi kenapa Nabi Idris tak cakap dengan iblis tu? Kenapa? Nanti dia jawab Allah tu kan. Maka telah maklum bahawa kudrat Allah Ta'ala itu ta'alluq ia, kerja ia, berlaku ia kepada yang harus akan. Maka kuasa ia atas yang demikian itu. Kata setengah ulama, sebab tiada ditafsirkan, diperincikan oleh Nabi Idris akan jawabnya. Kenapa Nabi Idris tak jawab macam tu dengan si iblis ni? Supaya iblis ni insaf ke apa kan? Kenapa? Kerana bahawasanya yang bertanya itu orang yang inat. Inatnya apa? Degil. Ya, ini orang olok-olok, main-main je. Dan melawan juga, bukan dia hendak mengetahui akan masalah. Dia bukan nak tahu betul, dia olok-olok, inat, degil saja-saja. Apa dipanggil? Nak ngelan-ngelan saja. Ngelan tu nak olok-olok lah, main-main. Kerana itulah dicocok matanya yang kanan supaya adalah siksanya daripada jenis amal. Itu sebab Nabi Idris jawab pendek, Allah Ta'ala boleh masukkan dan kata kulit telur dalam lubang jarum, cocokkan mata. Pasal yang bertanya tu bukan nak betul-betul tahu, dia nak uluk-uluk main-main, nak menyesatkan akidah Nabi Idris alaihissalam. Jadi jawapannya tu tadi, boleh dengan cara Allah Ta'ala kecilkan dunia, masukkan, boleh. Ataupun Allah Ta'ala besarkan kulit telur atau lubang jarum tu besar daripada dunia ni, boleh Allah Ta'ala masukkan atau lalukan lubang tu. Itu jawapannya. Sebab formulanya kuasa Allah Ta'ala itu berlaku hanya kepada makhluk atau yang harus akal. Tidak berlaku kepada wajib akal atau mustahil akal. Kalaulah lubang jarum tu memang kecil macam tu, kulit telur tu memang kecil macam tu, macam mana nak masukkan dunia yang besar ni? Tak boleh, itu mustahil akal. Tapi kalau dunia dikecilkan, macam mana? Itu Allah Ta'ala punya kuasa lah. Dunia dikecilkan, lebih kecil daripada kulit telur atau lebih kecil daripada lubang jarum, bolehlah. Ataupun lubang jarum tu dibesarkan dan kulit telur tu pun dibesarkan, lebih besar sedikit daripada dunia, barulah boleh, harus akal. Baik. Pening Ustaz? Satu malam mungkin pening lah, 2 kali dengar insya-Allah Ta'ala. Sebab belajar kena banyak kali. Macam ABC tu satu hari je ke belajar? Masa belajar tak pernah. ABC belajar masa tu tadika ke dia satu? Tadika saja. Tadika tu satu hari je. Hari ni masuk tadika, esok darjah 1, lusa darjah 2, tulan darjah 3. Senang macam tu. ABC tu tadika dah. Tadika setahun. Tak habis setahun lah, maknanya tahun tu berbulan-bulan lah. Barulah masuk kepala ABC tu. Hari ni tengok gambar A, lepas tu nyanyi-nyanyi A. Kalau A bahasa Melayu apa? Ayam. Bawa ayam, patung ayam tu, lukis gambar ayam.
Bahasa Inggeris apple lah, apple. Barulah melekat dalam kepala otak kita ni kan. Ayam, apple. Kan masuk dari satu S esa Y ya saya. Satu lagi ke S esa Y ya tu? Berhari-hari latihan macam-macam. Yang silang lah apa, isi tempat kosong lah, macam-macam. Nak dimasukkan dalam kepala tu S esa Y ya. Bukan S esa Y ya saya. Tapi rasa bunyi saya juga. Itu sebab lain. Itu dekat universiti dikaji. Kenapa S esa Y ya tapi sebutnya saya. Itu peringkat universiti. Tak? Itu masuk apa? Itu masuk sosiolinguistik. Dari segi apa nama ni, morfologi S esa Y nya, fonetiknya S esa Y nya, tapi dari segi sosiolinguistiknya, dari segi sosial, orang kalau kat Johor ni saya, dia bukan S esa Y nya, saya suka gula-gula. Kalau kat tempat lain saya suka gula-gula. Kan, itu peringkat lain pula. Makna cerita ulang benda yang sama baru masuk kepala. Kita nak hafal surah Fatihah, kan banyak kali ulang. Tak? Banyak kali ulang. Jadi tak mustahil lah kalau ilmu tauhid ni kita belajar. Apa ustaz tak faham lah ustaz cakap. Dia baru sekali. Ataupun dah banyak kali dulu masa suragama kan. Ni ulang kaji balik. Dah lama tinggal, kan, ulang kaji balik. Baik, jadi jangan rasa gersah gelisah kalau tak faham. Saya kemarin pun ulang kaji balik pasal agama tu, dah bertahun-tahun, lepas tu baru ulang kaji balik. Sekali dua kali belum faham, dua tiga tahun barulah faham. Baru satu bab lain lagi. Baik, masuk pada iradat dan amr. Iradat ni sifat Allah Ta'ala berkehendak, amr ni perintah. Jadi ingat tuan-tuan, formulanya senang saja tadi itu. Qudrat dan iradat, kuasa Allah dan kehendak Allah berlaku pada makhluk sahaja. Tadi bab qudrat banyak, bab iradat pula kehendak Allah berlaku atau jatuh kepada makhluk sahaja, tidak berlaku pada dirinya sendiri. Contoh, benda ni senang, tapi kalau kita tak kukuh pakukan, tanam betul-betullah hati. Contoh, bolehkah Allah Ta'ala tukar takdirnya? Ini soal kontroversi juga ni, tapi kita kena lunaskan, tuntaskan, kena selesaikan. Pasal apa ni? Sifat Allah Ta'ala. Kita nak kenal Allah Ta'ala, kena kenal sifat-sifatnya. Bolehkah Allah Ta'ala menukar takdirnya? Takdir Allah Ta'ala tu sifat kehendak lah. Sifat kehendak Allah tu, iradat tu berkehendak, maknanya kerjanya menentukan nasib makhluk. Bolehkah Allah Ta'ala menukar takdirnya yang telah ditetapkan? Takdir Allah Ta'ala tu sifat iradat, sifat iradat tu sifat Allah lah. Tak? Jadi bolehkah sifat kudrat dia, kaitan kudrat juga tadi, sifat kudrat berlaku pada sifat iradat. Allah Ta'ala tukar takdir Allah. Sifat iradat Allah Ta'ala tu nak tetapkan si A ni miskin, tapi tak tahu pula rupanya hamba dia ni rajin bekerja. Grab food lain, food panda lain, grab apa kereta lain. Sebaik food panda tu tak ada food grab ni apa, food panda, panda driver panda. Sebaik dia food panda aja. Grab ada dua, grab food lain, grab kereta bawa orang tu lain, kan? Rupa dia punya berusaha siang malam pagi petang, kena langgar pun jalan lagi. Tak? Dah ramai yang mati kena langgar pun teruskan juga. Pasal apa? Cik rezeki kan. Rupanya kaya pula. Bolehkah? Boleh tak Allah Ta'ala tukar takdirnya? Dia rajin lah punya, kan malas. Tukar. Allah Ta'ala padam takdirnya yang dia tu miskin, tukar padam. Kat Lauh Mahfuz, jadi kaya. Jadi jawapan ringkasnya tu kan, buat masa singkat ni. Jawapan ringkasnya tak boleh. Bukan sebab Allah Ta'ala tak berkuasa.
Sebab kuasa Allah tak boleh berlaku pada dirinya dan sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya iradat. Iradat tu apa? Menentukan nasib makhluk. Takdir Allah. Nasib makhluk ni tak boleh ditukar. Allah Ta'ala dah tetapkan A itu miskin lah. Habis tadi dia kaya, Allah Ta'ala tetapkan dia miskin pada mulanya. Kemudian dia rajin berusaha. Rajin berusaha tu pun dah masuk dalam takdir. Bukanlah Allah Ta'ala tak tahu dia tu nak berusaha. Itu contoh miskin, kaya. Contoh beriman dengan tak beriman. Allah Ta'ala takdirkan si Zack ni, Zack siapa Ustaz? Janudin. Payah tu sebab nak sebut huruf nama pun susah tu. Nama saya tak nak sebut, huruf aja. Huruf pula kan kena pula nama orang kan. Tak sebut huruf apa, hurufnya lah, jangan sebut namanya. B pula tadi A ni B pula. Minta maaf lah siapa nama Badrul ke apa. Tak, ni bukan nama B saja. Jadi Allah tetapkan si B ni tak beriman pada mulanya, lahir tak beriman. Rupa-rupanya dia berusaha supaya nak mencari hidayah. Mencari hidayah, dapat hidayah, masuk Islam. Adakah Allah Ta'ala tak tahu yang dia tu berusaha nak mencari hidayah? Tidak. Usaha makhluk tu nak mencari hidayah apa semua tu pun dah masuk dalam takdir Allah Ta'ala. Perubahan hidup seseorang tu, setiap orang kan ceritanya lain-lain kan. Kalau dalam novel setiap orang tu lain-lain ceritanya. Menarik dengan tak menarik je lah gaya penulisannya tu. Kalau setiap orang punya cerita tu dinovelkan tu, pandai gaya bahasanya tu, menarik tu. Mulanya macam ni kan. Dapat pula hadiah kereta. Contohlah kan. Orang hadiahkan kereta. Biasa hadiahkan kecil kan, hadiah kereta. Bapak saya, arwah bapak saya pun tak ada pernah hadiahkan hadiah besar macam tu. Kereta hadiah. Sekali umur hidup saya kan, seumur hidup pernah dihadiahkan orang kereta. Walaupun kereta lama, kereta lah ceritanya kan. Baik. Jadi setiap orang kisah hidupnya lain-lain. Itu semua dah masuk dalam takdir. Nampak macam seolah-olah kita tu ubah takdir, kita sendiri yang ubah. Atau nampak seolah-olah Allah Ta'ala ubah takdir yang telah ditetapkan. Tidak. Hakikatnya semua perkara tu, kita usaha ke apa itu pun dah masuk dalam takdir. Kalau yang negatif pula, satu orang Allah Ta'ala tetapkan dia kaya, tiba-tiba jatuh miskin. Pasal apa? Duit dah banyak, tak kerja, ataupun habiskan duit je. Jadi lama-lama miskin. Itu pun dah masuk dalam takdir. Bukanlah maknanya Allah telah tetapkan lain, berlaku lain. Allah telah tetapkan imannya lemah, tiba-tiba dia usaha atas iman, lama-lama tinggi pula iman dia. Bukan, itu dah masuk dalam takdir Allah. Dan bukan juga Allah Ta'ala membuat keputusan tu setelah ditilik makhluk tu. Aku nak pilih ni, ni nanti aku belik dulu, telik dulu, tengok dulu banyak kali, baru buat keputusan. Tidak. Buat keputusan tu apa? Allah buat keputusan tu apa? Allah takdirkan lah. Takdir Allah tu bila yang minggu lepas kita belajar, dah ulang kaji, dah belajar lama dah. Ulang kaji, iradat Allah Ta'ala takdirkan nasib makhluk ni sejak bila? Sejak tiada makhluk belum ada, Allah dah takdirkan dah segala perkara. Banyak Ustaz, tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Sebelum makhluk ada dah tetapkan dah. Bukanlah Allah Ta'ala tengok bilik-bilik 70 kali, hapuslah, pilihlah. Bukan. Bukan, dah masuk dalam takdir. Jadi maknanya tuan-tuan, benda tu sebenarnya asas saja, tapi perlu ditanam, perlu dibuat contoh lah, ataupun perlu didalami lagi, ulang kaji lagi supaya mantap. Bila
Bila mantap tu macam mana? Bila ada pengaruh-pengaruh lain tu, kita dapat tepis, dapat bezakan, salah ni, bukan macam ni, yang betulnya macam ni. Sekurang-kurangnya macam tu. Bukanlah kita belajar-belajar nak gaduh, nak berhujah dengan orang, tidak. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan tentang kudrat dan iradat. Perkara satu je perkaranya, sifat kudrat, kuasa Allah dan iradat berkehendaknya Allah Ta'ala jatuh atau berlaku pada makhluk, pada harus akal. Tidak berlaku pada wajib akal, iaitu Allah dan segala sifatnya, dan tidak berlaku pada mustahil akal, iaitu syarik sekutu bagi Allah Ta'ala. Cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan mengkaji bersama jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.